Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam untuk junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada pagi ini kita nak sambung pembacaan kita daripada kitab hadis Imam Tirmizi rahimahullahu taala, iaitu kitab yang lebih masyhur dikenali dengan nama Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi. Dan kita sedang berada pada tajuk berkenaan tentang kelebihan berjihad, berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada muka surat 762 pada bab yang ke-13, Imam Tirmizi membawakan tajuk berkenaan tentang pahala orang yang syahid. Riwayat 1632. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه, daripada sahabat Nabi yang bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ni kita dah baca, minta maaf. Kita nak sambung, minta maaf, daripada muka surat 768. Silap saya. Muka surat 768 bab yang ke-25. Maka pada hadis yang ke-1653 dibawakan berkenaan tentang kelebihan orang yang syahid juga. Riwayat yang ke-1653. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abdullah bin Abdul Rahman qala hadatsana Nu'aim bin Muhammad qala hadatsana Baqiyah bin Al-Walid an Bajir bin Sa'ad an Khalid bin Ma'dan an Al-Miqdam bin Ma'di Karib, daripada sahabat Nabi yang bernama Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lisyahidi 'inda Allah sitt khisal. Ada 6 kelebihan orang yang syahid di sisi Allah. 6 kelebihan. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali daf'ah. Akan diampunkan baginya pada titisan darah yang pertama. Bila menitis sahaja darah yang pertama, maka diampunkan dosa orang yang syahid. Maka lihat kepada Sahara pada baris yang ketiga, pada baris yang kedua, ai yughfaru lisyahidi fi awwali subbatin min damih. Keluar je titisan pertama darah dia, maka Allah dah ampunkan dosa dia. Maka itu kelebihan yang pertama. Wa yura maq'adahu minal jannah, dan dia akan dapat melihat tempatnya di syurga. Yang ketiga, wa yujaru min azabil qabr, diselamatkan daripada siksaan neraka. Yang ketiga, wa ya'manu minal faza'il akbar, dia akan kekal tenang sewaktu kekacauan, ketakutan yang besar. Apakah yang dimaksudkan dengan al-faza'ul akbar? Al-faza' maksudnya ketakutan, al-akbar yang dahsyat. Maka lihat kepada Sahara pada baris yang keempat. Maka wahuwa an-nafhatul ula, tiupan sangkakala yang pertama, ketika mana dihancurkan alam semesta, dimatikan semua manusia, maka pada waktu itu dia akan kekal berada dalam keadaan tenang. Kalaulah dia masih hidup pada waktu itu, maka kelebihan orang yang syahid yang ketiga, yang keempat, diselamatkan daripada ketakutan yang dahsyat, ketakutan yang besar. Yang kelima, wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar, akan dipakaikan pada kepalanya mahkota kemuliaan. Al-yaqutah, satu batu permata daripada mahkota tersebut
adalah lebih bernilai daripada dunia dan segala apa yang ada pada isinya. Yang kelima, wa yuzawwaju ithnataini wa sab'ina zawjah min huril 'ain, akan dikahwinkan dengan 72 orang isteri daripada kalangan bidadari syurga, al-hurul 'ain, yang bermata besar, yang menggambarkan keindahan dan kecantikan mereka. Dan yang keenam, wa yushaffa'u, akan diterima syafaatnya pada 70 orang daripada ahli keluarga yang dia suka. Maka ada 70 orang ahli keluarga dia yang mana sepatutnya ke neraka, tapi orang syahid ini Allah akan terima syafaat dia pada 27 orang daripada kalangan ahli keluarga dia. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Hadis ini adalah hadis yang sahih gharib. Riwayat yang ke-1654. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Mu'adz bin Hisham qala hadatsani Abi an Qatadah qala hadatsana Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin", tidak ada seorang pun yang sudah tergolong daripada kalangan ahli syurga, yasurruhu an yarji'a ila dunya, yang suka untuk kembali ke dunia. Tak ada orang yang kalaulah dah menjadi ahli syurga nak balik ke dunia, kecuali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghairas syahid, kecuali orang yang mati syahid, fa innahu yuhibbu an yarji'a ila dunya, orang yang mati syahid dia suka untuk kembali ke dunia. Yaqul, maka berkata, hatta uktal, supaya aku boleh disyahidkan, asyara marrat, lagi 10 kali, fi sabilillah, pada jalan Allah. Lalu matinya, nak datangnya orang yang syahid ke dunia kerana besarnya pahala orang yang syahid pada jalan Allah. Mimma yara, disebabkan apa yang dia telah lihat daripada apa yang Allah telah berikan kepadanya, minal karamah, daripada kemuliaan. Maka daripada sini kita belajar, orang yang dah mendapat nikmat syurga, tak ada siapa dah nak balik ke dunia. Tak ada seorang pun yang nak balik ke dunia. Hanya orang yang mati syahid sahaja ingin untuk kembali ke dunia kerana besarnya pahala dan ganjaran syahid, maka dia nak bersyahid berkali-kali, hatta sampai 10 kali. Maka sebab itu kadang-kala kita lihat seseorang yang syahid nampak macam seolah-olah terseksa, tapi sebenarnya dia sangat bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang seterusnya, minta maaf. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوها بمعنى. Riwayat yang ke-1655. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakr ibn Abi Nadhr qala hadatsani Abu Nadhr qala hadatsana Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar an Abi Hazim an Sahal bin Sa'ad, daripada sahabat Nabi Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin, satu malam berjaga pada jalan Allah. Ar-ribat adalah berjaga, mempertahankan sempadan negara daripada diceroboh oleh musuh. Lihat kepada Sahara pada baris yang ketiga daripada bawah. Hadza fi hakiman farida alaihi al-murabatah binasbil imam. Bila pemerintah tetapkan dia kena menjaga sempadan, maka itu dipanggil murabit. Maka sabda Nabi, ribatu yaumin, seseorang yang menjaga perbatasan sempadan umat Islam pada jalan Allah, itu adalah lebih baik daripada dunia dan apa yang ada pada atasnya. Warauha yaruhuha al-'abdu fi sabilillah, sepetang yang dia berada pada jalan Allah, awil ghudwah, ataupun satu bahagian waktu pagi yang dia berada pada jalan Allah, sabda Nabi, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada padanya. Wa mawdi'u sawti ahadikum,
dan kadar cemeti ataupun tongkat salah seorang daripada kamu dalam syurga, yang mana tak besar, tongkat tu nipis dan juga kecil, itu adalah lebih baik daripada dunia dan apa yang ada pada atasnya. Kita dah baca dah hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Riwayat 1656. Wa bi ilai qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Muhammad bin Munkadir qala marra Salman Al-Farisi. Sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, beliau telah melewati Syurahbil bin Sab yang pada waktu itu sedang menjaga perbatasan. Wa huwa fi murabitillah, dia sedang menjaga perbatasan. Dan pada waktu tu tak mudah nak tinggalkan keluarga, nak tinggalkan segala-galanya dan menjaga perbatasan, bersiap siaga sentiasa. Maka waqad syaqqa alaih, dan perkara itu adalah sangat sukar untuk Syurahbil bin Sa'd menjaga sempadan. Wa ala ashabi, dan teman-teman dia yang turut bersama dengan dia. Maka berkata Salman Al-Farisi nak menguatkan semangat Syurahbil bin Sa'd. Maka kata Salman Al-Farisi, mahukah aku khabarkan kepada kamu wahai Ibnu Sa'd tentang sepotong hadis yang aku dengar daripada Nabi SAW. Maka berkata Syurahbil bin Sa'd, bahkan khabarkan kepadaku. Maka berkata Salman, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, ribatu yaumin, menjaga sempadan satu hari pada jalan Allah, afdal, adalah lebih afdal. Wa rubbama qal, dan kadangkala datang perawi menyebut, khairun, adalah lebih baik daripada berpuasa sepanjang bulan. Wa qiyamih, dan mendirikan solat malam sepanjang masa. Lebih baik berjaga di jalan Allah lebih baik daripada puasa dan solat sepanjang malam. Waman mata fih, dan barang siapa yang meninggal dunia sewaktu berada di jalan Allah, wuqiyah, akan terpelihara daripada siksaan kubur, wa numiya, dan akan ditambahkan untuknya amalan sehingga hari kiamat. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Riwayat 1657. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Al-Walid bin Muslim an Ismail bin Rafi' an Sumay an Abi Salih an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallah, barang siapa yang meninggal dunia bertemu dengan Allah, bi ghairi atharin min jihad, tanpa ada sedikit pun kesan daripada jihad, daripada susah payah berada di jalan Allah. Apakah contoh kesan-kesan jihad, kesan-kesan susah payah di jalan Allah? Lihat kepada Sahara pada baris yang kedua. Contohnya bijaraha, tak ada luka, wa ta'ab, keletihan. Yang ketiga, membelanjakan harta. Yang keempat, persediaan-persediaan. Maka kalaulah langsung tidak ada, laqiyallah, sabda Nabi, dia akan bertemu Allah, wa fihi sulmah, dalam keadaan ada kecacatan pada diri dia. As-sulmah maksudnya adalah an-nuqsan, kecacatan. Maka sebab itu penting untuk ada sedikit sebanyak pengorbanan, susah payah yang dilakukan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang gharib daripada periwayatan Walid bin Muslim daripada Ismail bin Rafi', dan perawi yang bernama Ismail bin Rafi' telah mendaifkannya sebahagian daripada ahli ulama hadis. Kata Imam Tirmizi, aku telah mendengar Muhammad bin Ismail Imam Bukhari berkata, Ismail bin Rafi' adalah seorang yang thiqah, muqaribul hadis, dan baik periwayatan hadisnya. Wa qadruya, dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini daripada sudut yang lain, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW, dan hadis Salman sanadnya tidaklah bersambung kerana Muhammad bin Munkadir tidak pernah berjumpa dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Minta maaf, doakan sahabat-sahabat, masya-Allah, sejak balik daripada umrah, maka macam-macam sesama dan lain-lain. Mudah-mudahan insya-Allah Allah kurniakan kesihatan pada semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Riwayat 1658.
Wabi ilaihi qala hadatsana Al-Hasan bin Ali Al-Khallal qala hadatsana Hisham bin Abdul Malik qala hadatsana Laits bin Sa'ad qala hadatsani Abu Aqil Zuhrah bin Ma'bad an Abi Salih maula Uthman bin Affan, daripada hamba kepada Uthman bin Affan, iaitu Abu Salih. Beliau telah berkata, aku telah mendengar Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ketika mana berada di atas mimbar berkata, inni katamtukum, sesungguhnya aku sembunyikan daripada menyampaikan kepada kamu sepotong hadis yang aku telah mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karahiyah, kerana aku takut, tafarruqikum, perginya semua kamu, anni, meninggalkan daku. Maksudnya aku simpankan hadis saat ini, risau semua orang nak pergi berjihad, tak ada orang yang nak tinggal di Madinah bersama denganku. Liyakhtara, maka hendaklah memilih seseorang itu untuk dirinya, ma bada ay ma zahara, apa yang dia rasa sesuai untuk dirinya. Berkata Uthman, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, ribatu yaumin, berjaga satu hari pada jalan Allah, khairun, lebih baik daripada beribadah 1000 hari pada selain daripada jalan Allah, minal manazil, di tempat mana pun. Maka 1000 hari beribadah pada selain jalan Allah, maka lebih baik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta maaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka berada sehari pada jalan Allah itu adalah lebih baik daripada ibadah selama 1000 hari yang bukan pada jalan Allah. Hadis riwayat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hasan gharib daripada sudut ini. Berkata Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Abu Salih, yang merupakan hamba yang dimerdekakan oleh Uthman bin Affan, namanya adalah Turkan. Riwayat 1659. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar wa Ahmad bin Nasr An-Naisaburi wa ghairu wahid, dan lebih daripada seorang. Mereka berkata telah meriwayatkan hadis kepada kami Safwan bin Isa qala hadatsana Muhammad bin Ajlan an Al-Qa'qa' ibn Hakim an Abi Salih an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yajidu syahid, tidaklah mendapati seorang yang syahid, min masil qatal, daripada sakitnya saat kematian, illa, kecuali, kama, seperti mana, yajidu ahadukum, merasai salah seorang daripada kamu, min masil qarsah, daripada sakitnya cubitan. Kita nampak orang yang syahid ni, sakitnya, kesian dia. Tapi sabda Nabi, dia tidaklah merasa kesakitan saat kematian, kecuali seperti mana rasanya sakit orang yang kena cubit. Macam mana dia nak rasa sakit? Dia dah nampak tempat dalam syurga. Dia dah nampak kelebihan dan kemuliaan orang yang sakit yang Allah dah sediakan untuknya. Al-Qarsah, apakah maksud Al-Qarsah? Lihat kepada Sahara pada baris yang keempat, wa huwa akhdhu lahmi insan, mencubit daging seseorang dengan jari kamu, maka itu dia sakit cubitan. Tak sakit pun. Orang yang syahid, dia hanya merasa sakitnya cubitan. Masya Allah. Rasa pun orang yang ketika mana syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat 1660. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ziyad bin Ayyub qala hadatsana Yazid bin Harun qala hadatsana Walid bin Jamil an Al-Qasim Abi Abdurrahman an Abi Umamah, daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, laisa syai'un, tidak ada sesuatu pun yang lebih dicintai oleh Allah daripada 2 titisan dan 2 kesan. Apakah 2 titisan? Yang pertama, qatratu dumuk, titisan air mata kerana takutkan Allah, dan yang kedua, titisan darah yang tumpah pada jalan Allah. Wal atharan, adapun 2 kesan yang dicintai Allah, fa atharun, maka kesan yang didapati pada jalan Allah, kesan luka dan sebagainya. Dan yang kedua, wa atharun, dan kesan-kesan yang terdapat ketika mana menjalankan tanggungjawab
dan kefarduan daripada ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kesan apa ketika mana menunaikan kefarduan? Contohnya kesan daripada basuhan wuduk, kesan daripada sujud ketika mana solat, dan juga perkara-perkara yang seumpamanya. Riwayat yang seterusnya, muka surat 770. Bab yang ke-23 berkenaan tentang al-jihad. Hadis-hadis berkenaan tentang jihad daripada Nabi SAW. Bab yang pertama berkenaan tentang mereka yang diuzurkan daripada menyertai jihad. Al-qu'ud, tak perlu menyertai jihad. Saya minta maaf. Nikmat sebenarnya sihat. Sihat ni adalah nikmat. Dan yang kita jarang hargai pun, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang jarang manusia hargai, antaranya adalah sihat. Lalu bila dia tak mana sakit baru tapi bila seluruh sistem kita jadi hewaya, jadi keruh, pun tak selesa, makan pun tak selesa, tak selesa. Bila Allah tarik sedikit sedikit kesihatan. Tapi bila kita sihat, kita tak hargai pula. Inilah nikmat yang jarang dihargai. Maka berkenaan ta'i jihad, riwayat 1601, wa bi ilai qala hadatsana Nasr ibn Ali al-Jahdami qala hadatsana al-Mu'tamir ibn Sulaiman an abihi an Abi Ishaq an al-Bara' ibn Azib, daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhum, beliau telah berkata, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ituni, datanglah kepadaku, bil katif, dengan tulang, awil papan." Orang dulu kalau mereka tulis pada tulang ataupun pada papan, pada kayu untuk mereka tulis sesuatu. Maka fakataba, maka pada waktu itu telah ditulis dengan perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana turun wahyu, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah suruh untuk mereka menulis. Maka apakah firman Allah yang turun? Firman Allah, la yastawil qa'iduna minal mu'minin, tidaklah sama keadaan orang-orang yang duduk tidak turut berperang daripada kalangan orang-orang yang beriman. Tak sama keadaan orang yang berperang dengan orang yang tak nak ikut perang, keadaan mereka tak sama. Maka dengar awal ayat ini, Nabi belum baca habis. Bila mendengar awal ayat ini, seorang sahabat yang buta, iaitu Amr bin Ummi Maktum, yang berada di belakang Nabi, maka dia pun tanya, wahai Rasulullah, ada tak untuk orang seperti aku ada sedikit kelonggaran? Maka Nabi terus membaca, ghairu ulid darar, kecuali orang-orang yang ada keuzuran. Ulid darar, orang-orang yang ada keuzuran, mereka ini diuzurkan daripada berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Daripada sini menjadi dalil bahawa ada keuzuran untuk turut bersama perang bagi orang-orang yang syariat benarkan untuk mereka tak ikut. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Abbas, Jabir, Zaid bin Thabit. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib daripada periwayatan Sulaiman At-Taimi daripada Abu Ishaq, wa qad rawa Syu'bah, dan sungguh telah meriwayatkan Syu'bah Ats-Tsauri daripada Abu Ishaq hadis ini. Bab yang kedua berkenaan tentang seseorang yang keluar berperang dan meninggalkan ayahnya. Adakah boleh dengan alasan nak pergi berjuang, berjihad, dia tinggalkan ayah yang memerlukannya? Nabi tak izinkan. Kalaulah nak berjihad, berjuang tak boleh tinggalkan ayah, apatah lagi perkara kecil yang lain. Padahal jihad dan berjuang adalah tuntutan yang sangat besar. Apabila
masa dan keadaan dia. Riwayat 1662. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Sufyan wa Syu'bah an Habib bin Abi Thabit an Abi Abbas an Abdullah bin Amr, daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum, beliau berkata, telah datang seorang lelaki kepada Nabi meminta izin untuk didapat turut serta dalam jihad. Dia kata, wahai Rasulullah, izinkan aku jihad. Maka sabda Nabi, alaka walidan, adakah kedua ibu bapa kamu masih hidup? Maka orang ni menjawab, ya. Maka sabda Nabi, fafihima fajahid, maka berjihadlah kamu pada berbakti pada kedua ibu bapa. Nabi izinkan. Walaupun berjihad satu amalan yang besar, Nabi tak izinkan kerana adanya pada waktu itu ibu bapa yang memerlukan khidmat dan baktinya. Di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Abdul Abbas, beliau adalah asyair, seorang penyair buta berasal daripada Mekah. Namanya adalah As-Sa'ib bin Farruh. Bab yang ketiga, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang seseorang yang diutuskan untuk memimpin sesuatu ekspedisi bersendirian. Maka Nabi SAW pernah menghantar ekspedisi pada waktu sendirian. Seorang sahaja yang dihantar untuk satu-satu tujuan dan ekspedisi, menunjukkan untuk satu-satu ekspedisi yang dihantar hanya seorang. Walaupun para ulama hadis mempertikaikan hadis yang dibawa Imam Tirmizi, kerana sahabat ini Abdullah bin Huzafah, dia bukan sendirian, dia ada tim, dia ada pasukan dia. Tapi banyak lagi peristiwa lain yang Nabi pernah hantar seorang sahabat sahaja. Seperti Nabi pernah hantar Huzaifah ibn al-Yaman untuk ekspedisi supaya beliau masuk dalam pasukan tentera musuh sewaktu peperangan Ahzab. Dan banyak lagi ketika mana Nabi hantar kepada raja-raja pada penghujung tahun 6 dan pada awal tahun yang ke-7 Hijrah. Maka tak ada masalah untuk tujuan yang tertentu hanya menghantar orang sahaja, tidak bersama pasukan yang lain. Lalu Sariyah masuk dan dihantar hanya seorang. Riwayat 1663. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad bin Yahya qala hadatsana Al-Hajjaj bin Muhammad qala Ibn Jurayj fi qawlihi, pada firman Allah, ati'ullah, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin daripada kalangan kamu. Maka telah berkata Abdullah bin Huzafa bin Qais bin Adi As-Sahmi radhiyallahu anhu, ba'athahu Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskannya sariyatan, untuk satu tujuan sariyah. Pada waktu itu Nabi hantar dia. Maka lihat kepada baris yang keempat sahara. Para ulama pertikaikan hadis yang dibawakan oleh Imam Tirmizi bukan daripada sudut sanad tapi daripada sudut konteks. Kata para ulama, la yunasibu hadza tarjamah hadis al-bab, tidak sesuai hadis ini untuk tajuk bab ini, kerana Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi dia bukan dihantar seorang diri, bahkan dia adalah ketua, dan ada kisah yang panjang, kisah Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi menjadi ketua. Namun sebenarnya banyak lagi peristiwa yang lain menjadi dalil bahawa Nabi pernah menghantar seorang sahabat sahaja untuk satu-satu ekspedisi yang tertentu. Akhbarani Ya'la bin Muslim an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas, hadha hadisun hasanun sahihun gharib. Kami, kata Imam Tirmizi, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Ibnu Jurayj. Bab yang keempat, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang makruh dan tidak disukai an yusafir ar-rajul wahdah, seseorang itu bermusafir seorang diri. Nabi SAW tidak suka seseorang itu bermusafir seorang diri.
Jom kita lihat riwayat 1664. Wa bi ilai qala hadatsana Ahmad bin Abdah ad-Dabbi al-Basri qala hadatsana Sufyan an Asim bin Muhammad an Abi an Ibn Umar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya baginda Nabi SAW bersabda, "Lau anna nas, kalaulah manusia mengetahui, ma a'lam, apa yang aku tahu, minal wahdah, daripada bahayanya berseorangan, masara, saya tidak akan berjalan, rakibun, seorang penunggang kenderaan, bilailin, pada waktu malam, yakni wahdah diri." Kalaulah manusia tahu bermusafir seorang diri, mana yang Nabi tahu, nescaya takkan ada seorang pun yang terutamanya pada waktu malam seorang diri, sabda Nabi. Maka Nabi tak suka bermusafir seorang diri. Riwayat 1665. Wa bi ilai qala hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'nan qala hadatsana Malik an Abdurrahman ibn Harmalah an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi, daripada Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi SAW bersabda, ar-rakibu syaitan, seorang yang bermusafir seorang diri, maka itu adalah syaitan. Maksudnya itu perbuatan syaitan. Syaitan menyukai. Warrakiban, bahkan dua musafir, itu adalah dua syaitan. Wathalathatu rakbun, dan tiga orang barulah dikira satu kumpulan dan satu jemaah. Hadis Abdullah bin Umar adalah hadis yang hasan sahih. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sanad ini, daripada hadis Asim, dan beliau adalah Asim bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar. Hadis Abdullah bin Umar adalah riwayat yang lebih baik. Minta maaf. Bab yang kelima berkenaan tentang adanya kelonggaran untuk berbohong, untuk berdusta dan berbohong sewaktu dalam peperangan. Sebab peperangan adalah situasi yang berbeza. Musuh kadang-kala nak mengambil tahu segala rahsia, maka diharuskan, dibolehkan untuk berbohong sewaktu berperang. Jangan pula jadi lurus bendul, semua benda dicerita kerana takut berbohong sewaktu berperang. Maka boleh untuk berbohong ketika mana sedang berperang. Riwayat 1666. Wa bi ilai qala hadatsana Ahmad bin Mani' wa Nasr bin Ali qala hadatsana Sufyan an Amr bin Dinar sami'a Jabir bin Abdullah, daripada Amr bin Dinar, beliau telah berkata, bahawa beliau telah mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, sabda Nabi SAW, al-harbu, peperangan itu, khud'ah, adalah penipuan. Peperangan itu penuh dengan tipu daya, penuh dengan penipuan. Bagaimanakah cara baca perkataan khud'ah ataupun khada'ah ini? Lihat kepada Sahara, lihat kepada Arafah, lihat kepada Arafah pada baris yang keempat. Pada baris yang keempat, maka ay tajuzut tadbiratul amaliyah, dibenarkan untuk menggunakan tipu daya dalam peperangan. Wa ashahur riwayat khada'ah, dan riwayat yang paling fasih ucapan tadi dengan nur kha berbaris atas dan berbaris atas, al-harb khada'ah, sabda Nabi SAW. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali, Zaid bin Thabit, Aisyah, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Asma binti Yazid, Ka'ab bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang keenam, babu maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang berapakah perang yang Nabi SAW pernah lakukan. Riwayat 1667. Wa bi ilai qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Wahb bin Jarir wa Abu Dawud qala hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala kuntu ila janbi Zaid bin Arqam. Kata Abu Ishaq, aku pernah duduk di sisi Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Maka ditanya kepada Zaid bin Arqam, kam ghazan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapakah jumlah peperangan yang Nabi pernah turut serta? Ghazwah maksudnya peperangan yang besar. Maka berkata fakultu kam ghazawta, maka berkata Zaid bin Arqam, 19, ada 19 peperangan besar yang Nabi pernah turut serta. Maka perawi Abu Ishaq bertanya, kam ghazawta anta ma'ah, wahai Zaid bin Arqam, daripada 19, berapakah peperangan yang engkau bersama dengan Nabi? Maka beliau menjawab 17, sebanyak 17 peperangan.
Qultu, maka aku bertanya, wa ayyatuhunna kana awwal, daripada 19 peperangan ini, mana satu peperangan yang paling awal berlaku? Maka berkata Zaid bin Arqam, Zatul Ushaira awil Usaira, peperangan Zatul Ushaira ataupun Zatul Ushairah, peperangan yang menjadi penyebab kepada berlakunya perang Badar, Zatul Ushairah. Nanti kita boleh rujuk dalam sirah peperangan tersebut. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ketujuh, bab maja'a, bab pada hadis yang datang berkenaan tentang as-saf, pentingnya perbarisan tentera, wa ta'bi'ah, dan persiapan sewaktu nak mula perang. At-ta'bi'ah, persiapan. Riwayat 1668, wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Ahmad Ar-Razi qala hadatsana Salamah ibn al-Fadl an Muhammad bin Ishaq an Ikrimah bin Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau berkata, Abba'ana, Nabi SAW telah mempersiapkan kami untuk peperangan Badar pada waktu malam. Persiapan untuk perang. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis yang gharib. Kata Imam Tirmizi, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sudut ini. Kata Imam Tirmizi, aku telah bertanya kepada Muhammad bin Ismail Imam Bukhari berkenaan tentang hadis ini dan beliau tidak mengetahuinya. Berkata Muhammad bin Ishaq, beliau telah mendengar daripada Ikrimah, dan sewaktu beliau mendengar kali pertama, maka adalah Ikrimah mempunyai pandangan yang baik tentang perawi yang bernama Muhammad bin Hamid Ar-Razi, dan kemudiannya Ikrimah telah mendaifkan Muhammad bin Hamid Ar-Razi. Bab yang ke-8 berkenaan tentang apakah doa yang nak dibaca sewaktu nak memulakan peperangan. Minta maaf kalau ada yang tak selesa. Riwayat 1669. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani qala hadatsana Yazid bin Harun qala hadatsana Ismail bin Abi Khalid an ibni Abi Aufa, daripada sahabat Nabi Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi SAW berdoa ketika mana dalam peperangan Ahzab. Apa doa Nabi? Dan ini boleh dibaca sewaktu nak berperang. Allahumma munzilal kitab, ya Allah yang menurunkan Al-Quran. Sari al-hisab, ya Allah yang amat segera hisab perhitungannya. Ihzimil ahzab, kalahkanlah tentera bersekutu musuh. Wazalzilhum, dan goncangkanlah mereka dan jadikanlah mereka porak-peranda. Maka ini doa yang Nabi SAW baca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-9 berkenaan tentang bendera-bendera yang pernah digunakan oleh Nabi. Maka liwa adalah bendera kecil, adapun rayah adalah utama bendera besar. Maka berkenaan tentang bendera-bendera kecil sewaktu peperangan Nabi SAW. Riwayat 1670. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib wa Muhammad bin Umar ibn al-Walid al-Kindi wa Muhammad bin Rafi' qalu hadatsana Yahya bin Adam an Syarik an Ammar huwa ad-Duhni an Abi Zubair an Jabir, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi SAW telah masuk ke kota Mekah, kota Mekah, waliwa'uhu abyad, dan bendera-bendera kecil yang dibawa oleh para sahabat Nabi berwarna putih. Hadis ini adalah hadis yang gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Yahya bin Adam daripada Syarik. Kata Imam Tirmizi, aku bertanya kepada Muhammad bin Ismail al-Bukhari dan beliau tidak mengetahui tentang hadis ini kecuali hadis Yahya bin Adam daripada Syarik, yang mana waqala ghairu wahid, telah berkata lebih daripada seorang perawi, daripada Syarik, daripada Ammar, daripada Abu Zubair, daripada Jabir, sesungguhnya Nabi SAW masuk ke Mekah dan Nabi pada waktu itu memakai serban hitam. Itu riwayat yang masyhur. Cuma ni ada satu riwayat yang lebih kurang sama, menceritakan tentang bendera yang Nabi bawa dan para sahabat bawa adalah bendera yang berwarna putih. Berkata Imam Bukhari, wal hadithu wahadha, hadis yang sebenarnya adalah menceritakan Nabi pakai serban hitam, bukan bendera yang dibawa oleh para sahabat Nabi berwarna putih. Wad-duhun, dan duhun adalah satu kelompok kabilah daripada kabilah Bajilah.
Ammar Ad-Duhni, beliau adalah Ammar bin Muawiyah Ad-Duhni dan dikenali juga dengan gelaran Abu Muawiyah. Beliau berasal daripada Kufah, seorang yang dipercayai oleh ulama hadis. Bab yang ke-10 berkenaan tentang ar-rayat, bendera utama. Rayah, bendera besar. Adapun liwa, bendera kecil. Maka pada zaman tersebut peperangan, ada bendera besar yang dipegang oleh jeneral utama dan ada bendera kecil yang dipegang oleh pecahan-pecahan yang ada dalam tentera. Wa bi ilayhi qala hadatsana Ahmad bin Mani qala hadatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah qala hadatsana Abu Ya'qub Ats-Tsaqafi qala hadatsana Yunus bin Ubaid maula Muhammad ibn al-Qasim qala ba'athani Muhammad ibn al-Qasim ila al-Bara' ibn Azib. Maka daripada Bara' bin Azib, beliau telah ditanya oleh Muhammad bin Qasim berkenaan tentang bendera utama Nabi SAW. Maka kata Bara' bin Azib, adalah bendera utama Nabi berwarna hitam, murabba'ah, berbentuk 4 segi, min namirah, diperbuat daripada kain yang berjalur. Lihat kepada Sahara pada baris yang ke dua daripada bawah. Apakah an-namirah? Burdatun min suf au ghairih mukhattat, kain yang berjalur dan ianya berwarna hitam. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali bin Abi Talib, Hadis bin Hasan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada hadis Ibnu Abi Zaidah. Abu Ya'qub Ats-Tsaqafi, nama beliau adalah Ishaq bin Ibrahim dan telah meriwayatkan daripada beliau Ubaidullah bin Musa. Riwayat 1672. Wa bi ilayhi qala hadatsana Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Yahya bin Ishaq wa Thalihani qala hadatsana Yazid bin Hayyan qala sami'tu Aba Mijlas Lahiq bin Humayd yuhaddits an Ibn Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, adalah bendera utama Nabi SAW berwarna hitam dan bendera-bendera kecil yang dipegang oleh panglima-panglima yang lain adalah berwarna putih. Hadis ini adalah hadis yang gharib daripada sanad ini, daripada periwayatan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bab yang ke-11 berkenaan tentang kod rahsia, tanda rahsia. Sebab ketika mana perang, kadang-kala tak kenal orang ni musuh ke teman. Sebab jumlah tentera yang ramai, pakaian nampak sama. Maka Nabi SAW dan para sahabat ada kod rahsia, ada tanda rahsia. Dan itulah perkataan Hamim la yunsarun. Kalaulah nampak orang, maka pada waktu itu nak tahu dia musuh ataupun sahabat, maka kod dia adalah Hamim la yunsarun. Maka dikenali sebagai asy-syiar. Lihat Sahara baris yang pertama, al-alamatul lati tunsab liya'raf liya'rif ar-rajul biha rufqatah. Tanda yang boleh dikenal ini adalah teman dan bukan musuh. Riwayat yang ke-1673. Wa bi ilai qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Sufyan an Abi Sa'd an Muhallab ibn Abi Sufrah amman sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna bayyatakum in bayyatakumul adu, jika kamu diserang oleh musuh, maka katakanlah oleh kamu Hamim la yunsarun. Perkataan ini supaya boleh dikenali sebagai satu tanda ini adalah tentera Islam. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Salamah bin Aqwa. Beginilah yang telah diriwayatkan oleh sebahagian daripada para ulama hadis daripada Abu Ishaq, seperti mana periwayatan Thawri, dan diriwayatkan daripada beliau daripada Muhallab bin Abi Sufrah daripada Nabi SAW secara mursal. InsyaAllah kita akan sambung yang kemudiannya insyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.